Sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan terangkan unit 4, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat untuk bahagian 1. Okey, standard kandungan bidang 5 insan bermoral iaitu 5.4 penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Okey, untuk unit 4, ada 5 cadangan nilai dalam unit ini. Kita lihat yang pertama, ada rasional, nilai rasional, nilai kejujuran, nilai berdikari, nilai kebebasan dan akhir sekali adalah nilai hormat. Untuk standard pembelajaran, 5.4.1, murid dapat menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi kesejahteraan sejagat. Kita akan lihat senarai contoh-contoh sumber dan maklumat yang sahih iaitu yang boleh dipercayai. Untuk 5.4.2 mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Dan 5.4.3 menghuraikan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Jadi untuk bahagian 1, kita akan lihat 3 standard pembelajaran ini. Sebelum tu pelajar, apakah maksud maklumat palsu? Apa itu maklumat palsu? Maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Kesahihan ni maknanya maklumat tersebut tidak boleh dipercayai. Tanpa kesahihan ni maknanya tanpa kita boleh percaya kebenaran maklumat tersebut dan tak ada bukti yang sah. Bukti yang kukuh tu tak ada. Maklumat tu tak pasti betul atau tidak. Ada 4 jenis maklumat palsu. Yang pertama ialah kabar angin. Yang kedua, gosip. Gosip adalah kategori jenis maklumat palsu. Yang ketiga, spekulasi. Dan yang keempat adalah penipuan. Pelajar pernah dengar slogan tidak pasti, jangan kongsi. Jadi sebenarnya kita ada satu portal iaitu portal sebenarnya.my. Pernah dengar tak? Apa itu portal sebenarnya.my? Portal ni adalah pusat sehenti. Pusat sehenti ni macam one stop center lah. One stop center bagi rakyat Malaysia untuk menyemak. Kita nak cek dan melapor berita yang tidak ditentusahkan. Ditentusahkan ni maknanya belum tentu sah. Berita tu tak tentu kesahihannya. Yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang dan lain-lain. Maknanya untuk portal sebenarnya.my, rakyat Malaysia ni kita boleh, sebagai rakyat Malaysia kita boleh semak dalam portal ini dan boleh report berita yang tidak pasti. Yang kita tahu memang tidak pasti, yang kita dapat melalui apa-apa platform sama ada media sosial, dapat mesej, blog, web dan sebagainya. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat. Bagaimanakah kita nak guna sumber dan bagaimana pula kita nak sebarkan maklumat mengikut saluran yang betul. Jadi kita perlu, pengguna perlu menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi apa peranan kita sebagai individu? Setiap individu perlu memastikan maklumat yang diterima dan maklumat yang hendak disebarkan tu adalah sahih. Sahih tu betul lah, benar. Dari sumber yang boleh dipercayai. Kat sini, daripada portal sebenarnya.my ni, tidak pasti jangan kongsi. Bagaimana kita nak tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum kita sebarkan maklumat tersebut. Yang pertama sekali, perlu tahu sumber. Adakah anda pasti sumber maklumat itu? Bagaimana nak tahu kepastian sumber? Kita lihat asal usul berita atau maklumat yang kita terima. Adakah sumber tu boleh dipercayai? Yang kedua,
faham apa yang sedang dibaca. Okay, cari penjelasan. Okay, yang ketiga, kita boleh menilai. Okay, menilai sumber tersebut, cari keseimbangan dan pertimbangan sewajarnya. Okay, mana rasionalnya? Berita itu logik ke tak logik? Dan selidik. Kita boleh study lah, selidik, okay, buat search ataupun pencarian lebih mendalam. Okay, menjangkaui sumber awal. Maknanya kita boleh cuba search dekat berita ataupun online punya berita. Okay, adakah maklumat tersebut adalah maklumat yang pasti kebenarannya, pasti kesahihannya. Okay, apakah contoh sumber dan maklumat yang sahih? Okay, macam tadi standard pembelajaran pertama, kita perlu tahu apa senarai contoh-contoh sumber dan maklumat yang memang kita tahu kebenaran dan boleh dipercayai maklumat tersebut sahih. Okay, sahih maknanya benar, tepat dan boleh dipercayai. Okay, jadi yang pertama kita ada laporan penyelidikan, apa-apa search punya report. Okay, penyelidikan. Contoh kita ada jurnal, artikel dan juga tesis yang diterbitkan daripada penyelidikan orang awam. Kita ada tesis lah contohnya. Yang kedua, kita ada surat edaran kerajaan. Surat perkeliling daripada kerajaan. Yang memang terbukti adalah dia punya letterhead dia. Ada surat perkeliling, ada tarikh dan bukti yang nyata. Contohnya, surat makluman pembukaan semula sekolah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu adalah surat kerajaan edaran atau surat perkeliling yang dikeluarkan. Yang ketiga, contoh sumber maklumat yang sahih kita boleh rujuk tengok pada kitab, buku ilmiah atau buku teks. Contohnya, kita ada buku teks pendidikan moral. Jadi kita memang sumber daripada buku teks yang awak belajar. Cikgu pun mengajar berdasarkan silibus di dalam buku teks pendidikan moral KSSM. Jadi maknanya maklumat ni boleh dipercayai, sahih. Yang keempat, kita ada contoh laman sesawang yang diiktiraf. Web. Apa laman web yang memang kita tahu memang iktiraf web itu wujud. Contoh, kan kita ada address punya web kan kat depan tu. Contohnya laman web berita ataupun berita harian ataupun metro ataupun kita tahu kita boleh search kebenaran melalui info-info pendidikan melalui KPM. Itu pun adalah satu contoh sumber maklumat yang sahih. Yang kelima. Individu dan pihak berautoriti. Siapa individu atau pihak yang ada kuasa? Kita tahu kita boleh percaya melalui pihak tersebut. Contohnya, pihak berkuasa iaitu pihak polis. Dan akhir sekali, kita boleh rujuk contoh sumber dan maklumat yang sahih melalui ensiklopedia. Ensiklopedia, melalui pembacaan ensiklopedia. Jadi pelajar ada 6 contoh sumber dan maklumat yang sahih. Seterusnya pelajar, kita lihat apakah tata cara. Maknanya cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat secara berhemah. Dia ada tata cara yang perlu dituruti pelajar. Ada 10 tata cara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pastikan kesahihan sesuatu maklumat. Kita perlu pastikan maklumat tersebut adalah benar dan boleh dipercayai. Yang kedua, boleh dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Maknanya contoh, kita dapat surat ataupun sebar melalui WhatsApp atau Telegram ataupun daripada apa-apa sumber yang menyatakan contohnya berkaitan dengan pembukaan sekolah ataupun tiba-tiba ada peraturan baru berkaitan dengan sekolah. Jadi kita perlu sahkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Contohnya tengok balik melalui sumber web ataupun KPM. Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga. Nyatakan sumber rujukan. Sumber rujukan biasanya maklumat yang kita tahu, ataupun kita gunakan sumber dan sebarkan maklumat, ada ke tak sumber rujukannya? Daripada mana maklumat kita dapat? Yang keempat, sebarkan berita
atau maklumat yang tidak menyentuh isu sensitif pelajar. Maklumat apa-apa berita, apa-apa maklumat yang kita nak sebarkan, kita kena tahu bahawa berita tersebut tidak boleh menyentuh isu sensitif. Contohnya yang ada kaitan dengan agama, kaum, itu semua tak boleh kita sentuh. Yang kelima, elakkan memuat naik isu negatif, kurang sopan atau pornografi melalui laman sosial. Jadi pelajar perlu tahu tata cara untuk sebarkan dan guna maklumat di mana terutamanya ketika menggunakan media sosial. Di zaman yang canggih sekarang ni ada macam-macam bentuk media sosial dan orang ramai pun berani untuk memuat naik apa-apa status. Perlu pastikan bahawa apa maklumat yang dimuat naik tersebut tidak boleh menyentuh isu sensitif. Tidak boleh yang perkara yang tidak baik atau tidak sopan dan yang ada unsur pornografi. Tak boleh pelajar. Kena elakkan. Kita lihat yang keenam, tata cara nak gunakan sumber dan sebar maklumat bagaimana. Elakkan daripada membuat serangan peribadi terhadap pihak lain. Contohnya, jika ada yang tidak berpuas hati dengan seseorang individu lain, tiba-tiba pergi serang dekat media sosial, pergi muat naik status ataupun cuba untuk menjatuhkan maruah orang lain dengan membuat serangan secara peribadi. Itu tak boleh pelajar. Yang ketujuh, tidak memanipulasikan sesuatu isu untuk kepentingan diri. Apa maksud memanipulasi? Memanipulasi itu maksudnya satu isu asal A, pergi tambah jadi B, C, D, E. Contohnya isu tersebut sebenarnya tak ada apa, tetapi telah ditokok tambah atau telah ditukarkan, tetapi atas alasan ada kepentingan diri sendiri. Maknanya benda ni macam seolah-olah memfitnah lah isu tersebut telah diputar belik. Yang ke-8. Tidak menokok tambah maklumat atau isi kandungan. Macam tadilah pelajar. Contohnya kita dapat satu maklumat, kita bagi tambah. Bagi tambah maklumat tersebut. Jadi isi kandungan pun dah tak sama seperti maklumat asal. Yang ke-9. Tidak menggodam atau mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain. Ini untuk dari segi teknologi lah. Maknanya contoh ada kes di mana akaun digodam, akaun seperti Maybank ataupun CIMB, akaun ada duit tu telah digodam dan telah menyebabkan maklumat peribadi tu tersebar ataupun telah disalahguna lah. Untuk kes-kes seperti godam sistem ataupun menggodam akaun peribadi orang lain. Jadi perkara tu salah. Dan akhir sekali yang ke-10, tidak mencetak atau memplagiat. Mencetak atau memplagiat. Kita dah belajar sebelum ni plagiat ni apa? Bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Maknanya copy paste. Copy paste bahan daripada sumber orang lain. Kita pergi keluarkan semula dengan mengaku bahawa bahan tersebut adalah dikeluarkan oleh diri sendiri. Sedangkan ambil daripada pemilik asal yang lain. Pelajar, so kita ada 10 tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Seterusnya kita lihat bagaimanakah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Apakah contoh penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat? Kita ada 5 belajar dan huraian untuk setiap satu. Yang pertama, menyentuh isu sensitif. Keywordnya adalah berkaitan dengan isu sensitif. Ada sentuh pasal isu sensitif. Jadi apa yang berlaku, perpaduan akan tergugat. Kesejahteraan sejagat tergugat. Contohnya, beri pandangan tanpa batasan. Main tulis je dekat media sosial. Apa yang tak puas hati, tulis je. Tak ada batasan. Yang kedua, contohnya menokok tambah maklumat. Maklumat asal telah ditambah. Maklumat yang diterima tu kita tambah, tokok tambah sampai menyebabkan pergaduhan atau konflik perkauman. Yang kedua,
Contoh penggunaan sumber dan sebar maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Okey, menggodam dan sebarkan maklumat sulit. Contohnya, menceroboh maklumat untuk kepentingan diri sendiri atau akaun mencipta akaun dan identiti palsu. Akaun tu sebenarnya telah dicipta tetapi sebenarnya palsu, bukan yang betul. Okey, yang ketiga, menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat. Ini yang berlaku sekarang, viral-viral di WhatsApp. Kadang-kadang berita kita tahu sebenarnya berita tu palsu. Okey, yang contohnya maklumat disampaikan tidak dijamin kesahihannya. Okey, dapat terima melalui WhatsApp tapi kita tak tahu betul ke tidak maklumat tersebut. Okey, kebenarannya betul ke tidak, boleh dipercayai ke tidak. Okey, atau menyebarkan maklumat tanpa kebenaran. Okey, maklumat tu daripada atau maklumat sulit daripada orang lain tetapi pergi sebarkan tanpa kebenaran daripada pemilik asal ataupun orang yang first kali bagi maklumat tersebut. Okey, yang keempat, contoh lain, fitnah. Okey, memfitnah atau memburuk-burukkan orang lain. Memfitnah ni maknanya menuduhlah. Okey, membuat tuduhan palsu. Okey, di mana contoh ialah menularkan kata-kata negatif dalam masyarakat ataupun sesuatu perkara yang tidak betul. Okey, kita tuduh orang lain buat sedangkan orang tu tak buat, contohnya. Atau tulis komen negatif dalam media sosial. Okey, perkataan yang digunakan, bahasa yang digunakan semua berunsur negatif. So tak boleh. Ini contoh yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Dan akhir sekali kita ada penyelewengan data dan maklumat. Ini maknanya salah guna data dan maklumat orang lain. Okey, contoh, mengeksploitasi maklumat individu atau organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Okey, contohnya pelajar memasukkan maklumat lah. Maknanya contoh kata kita daripada syarikat A sedangkan sebenarnya bukan. Kita guna maklumat syarikat lain atau individu lain untuk kepentingan diri. Dan contohnya lain ialah membocorkan maklumat penting. Apa-apa maklumat individu atau organisasi di tempat kita bekerja, contohnya kita bocorkan maklumat tersebut. So itu tak boleh dilakukan. Dan itu adalah contoh penyebaran maklumat yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Okay, jadi pelajar, untuk hari ini cikgu dah terangkan 3 standard pembelajaran, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 dan 5.4.3. Kita lihat latihan untuk unit 4 bahagian 1. Okey, kita ada soalan struktur. Okey, 10 markah bahagian A. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat. Okey, dia bagi satu maklumat. Setiap individu perlu menjadi seorang pengguna teknologi maklumat yang rasional dan sentiasa berwaspada. Berwaspada ni maknanya hati-hatilah terhadap sumber dan penyebaran maklumat yang tidak sahih sehingga boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Kita lihat pada soalan. Soalan pertama, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan 3 contoh sumber dan maklumat yang sahih. Cikgu dah terangkan tadi, ada beberapa contoh sumber dan maklumat yang sahih. Jadi pelajar boleh tuliskan 3 untuk dapatkan 3 markah. Ini adalah TP1. Soalan nombor 2, nyatakan 3 tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Tadi kita ada 10 tata cara. Kat sini soalan minta 3 tata cara. Jadi pelajar tuliskan 3 untuk dapatkan 3 markah TP2. Dan soalan ketiga, terangkan 2 penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Okey, bagaimanakah penggunaan sumber dan maklumat yang tak betul lah, maknanya yang boleh menggugat. Tadi cikgu dah terangkan, pelajar ambil 2 untuk setiap satu penggunaan dan terangkan. Okey, untuk dapatkan 4 markah TP3. Okey, jadi pelajar selamat menjawab. Okey, dan cuba jawab hantar ke dalam GC.